Pepek dah. Okey. Hai, salam sejahtera dan salam duduk kat rumah. So, saya Patricia Majestic. Dekat sini ada Azri, Ashraf, Fitri dengan Pakro. So, kami daripada tim U equals to U Majlis AIDS Malaysia. Okey, so petang ni kita nak terbang pergi Kelantan pula. Okey, dengan topik pengenalan organisasi gabungan Majlis AIDS Malaysia iaitu Persatuan Perantaraan Pesakit Kelantan, lebih dikenali Sahabat, dalam gerak kerja HIV dan AIDS di Malaysia. Okey, kepada yang menonton live pada petang ni, jangan lupa like and share. Yang kedua, sekiranya ada pertanyaan, sila tinggalkan di ruangan komen. Yang ketiga, follow Facebook, Instagram dan Twitter U equals to you. Dan apa yang menarik pada hari ini, sesiapa ingin dapatkan ampau daripada Malaysian AIDS Council, korang boleh komen. Okey, nanti kita akan share dekat ruangan komen sesiapa yang dapat ampau. Okey, seterusnya kita akan serahkan kepada Encik Khairul untuk terangkan Sahabat. Okey, dipersilakan Encik Khairul. Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Khairul daripada Persatuan Perantaraan Pesakit Kelantan. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan program yang Sahabat jalankan di Kelantan. Khususnya, sekejap saya share. Okey, boleh nampak semua? Boleh, boleh. Okey, saya teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang. Sekali lagi. Okey, ini kita punya mukadimah lah. Persatuan Perantaraan Pesakit Kelantan ataupun Sahabat. Sekejap. Next ni. Okey, kita masuk bab pengenalan dulu. Sahabat adalah singkatan kepada Persatuan Perantaraan Pesakit Kelantan yang mana telah ditubuhkan pada tahun 1999 lagi oleh founder Sahabat dulu lah. Lepas tu kumpulan sasaran adalah orang yang hidup dengan HIV AIDS ataupun ODA, pengguna darah suntikan. Pada masa 2000 awal penubuhan itu adalah fokus utama adalah pengguna darah suntikan ataupun PDS, dan sekarang ni kita dah tambah kita punya skop atau kumpulan sasaran kepada pengamal seks bebas iaitu transgender, MSM dan juga female sex worker. Dan tak lupa juga kepada mereka yang berisiko tinggi untuk mendapatkan HIV AIDS. Sahabat juga merupakan ahli gabungan Malaysia, Majlis AIDS Malaysia, dan satu-satunya badan bukan kerajaan ataupun NGO yang menjalankan program pengurangan risiko HIV AIDS di Kelantan sejak 2006. Okay. Ini kita punya misi, membantu mereka yang hidup dengan HIV AIDS untuk menjalani kehidupan yang berkualiti tanpa stigma dan diskriminasi, serta membantu menghalang penularan HIV di Malaysia. Visi Malaysia bebas daripada stigma dan diskriminasi terhadap HIV dan berupaya menghalang rebakan virus HIV AIDS di Kelantan dan Malaysia secara amnya. Terusnya adalah objektif. Kita ada 4 objektif di sini. Yang pertama, membantu meningkatkan kualiti kehidupan orang yang hidup dengan HIV AIDS ataupun ODA serta pasangan, mengurangkan penularan HIV AIDS di kalangan komuniti. Yang ketiga, menyampaikan maklumat informasi yang tepat dan terkini berkaitan penyebaran, pencegahan serta rawatan HIV kepada kumpulan sasaran, komuniti dan juga masyarakat. Dan yang terakhir adalah membantu mengurangkan stigma diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV atau ODA. Objektif ini kita combine semua dalam aktiviti yang dijalankan oleh Sahabat lah. Peranan Sahabat membantu pihak Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK, unit HIV AIDS dan STI mengekang penularan HIV AIDS di negeri Kelantan secara khususnya dan Malaysia secara amnya, bertindak sebagai perantara
antara pihak klien dengan pihak stakeholder ataupun pihak pemberi rawatan perkhidmatan kepada klien dalam membantu meningkatkan kesihatan dan sosial ekonomi klien. Yang ketiga, memberi khidmat nasihat kepada klien dan komuniti berkaitan HIV/AIDS, penyakit kelamin ataupun STI, hepatitis C dan B serta rawatan gantian metadon. Dan yang keempat, menyedarkan masyarakat berkenaan hentikan stigma dan diskriminasi terhadap HIV dan AIDS di Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada program utama sahabatlah. Setakat ni kita ada 3 program utama. Yang pertama adalah program pencegahan HIV komprehensif ataupun dikenali sebagai PPHK. Yang mana sebelum ni sebelum PPHK diperkenalkan, sahabat hanya menjalankan program pengurangan risiko kepada pengguna dadah atau PDS secara suntikan melalui program NSCP sahaja. Dan bermula tahun 2018 bulan 6, KKM telah memperkenalkan program pencegahan HIV komprehensif dan menjadi antara salah satu aktiviti utama sahabatlah hingga sekarang. Untuk program PPHK, tapak yang menjalankan program ini adalah sahabat Kota Baru sahaja. Penerangan kepada program PPHK adalah program pencegahan HIV yang menyeluruh, yang merangkumi ke semua komuniti yang mempunyai risiko yang tinggi untuk dijangkiti virus HIV/AIDS seperti pengguna darah suntikan, pengamal seks bebas seperti transgender dan juga MSM. Komponen aktiviti di dalam program PPHK adalah yang sahabat jalankan adalah program aktiviti pertukaran jarum dan alat suntikan ataupun lebih dikenali sebagai NSCP secara temu seru, dan juga sekarang ini musim PKP kita praktikan aktiviti online outreach. Kebiasaannya PWI ataupun PDS ini jarang guna ada medium untuk online outreach ni. Jadi kita lebih tekankan kepada pertemuan secara outreach secara bersemuka lah. Yang kedua, aktiviti yang kedua adalah transmisi HIV melalui seks bebas. Yang saya bagi tahu tadi adalah komuniti TG dan juga MSM. Ini sama juga program aktiviti. Kita jalankan aktiviti temu seru di kawasan lapangan serta online outreach. Kalau yang nombor 2 ni, komuniti TG dan MSM ni, mereka lebih fokus kepada media sosial untuk mencari maklumat. Jadi kita tekankan kepada kita punya outreach worker untuk fokus kepada online outreach di musim PKP ini. Yang ketiga, kita ada rakan sokong bantu kepatuhan rawatan HIV/AIDS ataupun lebih dikenali sebagai TACS, yang mana program ini dijalankan di fasiliti kerajaan, iaitu di Hospital Raja Propah Dainak 2 dan juga Hospital Tupat. Kita hanya cover 2 hospital tersebut sebab kita kekurangan kaki tangan lah. Yang keempat, rakan sokong bantu kepatuhan rawatan terapi gantian metadon. Sama juga, staf yang sama, 2 staf itu akan melakukan aktiviti sokongan moral kepada klien yang dalam rawatan metadon ataupun belum mengikuti rawatan metadon untuk beralih daripada menyuntik datang kepada program gantian metadon yang disediakan di klinik kesihatan yang terpilih lah di daerah Kota Baru. Yang kelima, ujian saringan HIV, ujian saringan STI dan juga ujian saringan hepatitis C kepada klien yang berisiko. Yang keenam, rujukan rawatan HIV, STI, Hep C dan juga rawatan metadon. Ini kita melakukan rujukan klien base kepada klien, kemahuan klien, klinik kesihatan mana yang mereka rasa selesa untuk menerima rawatan. Seterusnya, perkongsian dan hebahan maklumat berkaitan HIV, STI
TP, HEPC dan juga Methadone. Ini kita lakukan aktiviti ini semasa hari sambutan Hari AIDS Sedunia, serta program-program anjuran JKN, PKB, Klinik Kesihatan sendiri beserta agensi-agensi yang terlibatlah. Program yang kedua adalah program pertukaran jarum dan alat suntikan klinik kesihatan model ataupun lebih dikenali sebagai NSCP KK model. Ini juga salah satu program baru yang diperkenalkan oleh KKM pada tahun 2016, yang mana tapak yang menjalankan program ini adalah 4 klinik kesihatan yang terpilih yang mempunyai jumlah IDU ataupun pengguna darah suntikan yang agak tinggi di Kelantan, yang mana satu di Klinik Kesihatan Kemahang yang terletak di Belda Kemahang 1, Tanah Merah, Kelantan. Yang kedua, Klinik Kesihatan Rantau Panjang. Yang ketiga, Klinik Kesihatan Selising, Pasir Putih. Dan yang keempat, Klinik Kesihatan Kuala Kerai di Bandar Kuala Kerai. Penerangan berkenaan program NSCP KK model ini, program NGO di klinik kesihatan maknanya pejabat operasi ataupun tempat operasi sahabat berada di dalam kawasan klinik. Buat masa sekarang ini hanya klinik kesihatan Kemahang sahaja yang berada di KB, tetapi berada di kawasan klinik kesihatan Kemahang, dan yang lain itu berada di bangunan klinik itu sendiri, seperti klinik Selising dan juga Kuala Kerai. Program ini akan dipantau oleh koordinator program yang dilantik oleh JKN Kelantan, yang mana terdiri daripada kaki tangan klinik yang terlibatlah, seperti MA dan juga paramedik. Terusnya antara kelebihannya memudahkan urusan rujukan klien di KK tersebutlah. Selain meningkatkan kualiti dan jalinan kerja antara NGO dan pihak kerajaan di KK itu sendiri. Bila ada program NGO di dalam klinik, so ada perbincangan dan setiap permasalahan akan dirujuk oleh pakar perubatan. Di situ ada jalinan kerjasama yang erat antara NGO dan juga pihak klinik lah. So kita boleh buat satu keputusan yang cepat jika berurusan dengan pihak klinik. Dan ini kumpulan sasarannya adalah klien pengguna darah suntikan sahaja. Dia berbeza dengan PPHK yang Kota Baru tadi. Itu merangkumi semua komuniti yang berisiko tinggi buat pada sekarang ni. Tapi yang 4 KK ini lebih fokus kepada PDS. Dan tidak bermakna pengamal seks bebas di kawasan itu kita tak ambil peduli, tapi kita ambil juga, and then kita bagi kepada peer worker ataupun audit worker yang menjalankan program PBSK itulah. Antara komponen aktiviti yang pertama adalah program pertukaran jarum, sama macam PBSK. Sesi pembantu. Sesi pembantu ini dikendalikan oleh para petugas sahabat sendiri dan juga para medik lah yang telah kita buat janji itu berpandukan kepada keadaan dan situasi semasa klien lah. Kalau klien setuju untuk kita bawa doktor dan juga MA di kawasan lapangan, ini kita bawa lah. Ujian saringan HIV, HEPC dan juga STI, rujukan rawatan HIV, STI dan HEPC, perkongsian dan hebahan serta rujukan rawatan Methadone. Seterusnya program yang ketiga adalah program Rumah Perlindungan Sahabat ataupun lebih dikenali dengan Rumah Sahabat. Dia terletak di kawasan di Kampung Masjid Kota Baru. Penerangan berkenaan Rumah Sahabat ini beroperasi sejak Mei 2015
merupakan rumah perlindungan sementara bagi ODA lelaki. Orang yang hidup dengan HIV lelaki sahaja. Dan syaratnya adalah penghuni ODA tersebut tiada tempat tinggal ataupun banyakkannya dibuang oleh keluarga lah, keluarga tak terima. Jadi dia boleh duduk di sini tapi dalam tempoh masa yang telah ditetapkan lah. Antara aktiviti yang kita adakan di rumah tersebut adalah penjagaan sementara orang yang hidup dengan HIV, rujukan rawatan berkaitan, maksudnya kita akan menghantar klien-klien itu untuk menghantar penghuni itu untuk mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital. Kebiasaannya klinik kesihatan rumah PCA kerana klinik tersebut berdekatan dengan tempat rumah sahabat serta hospital Raja Perempuan Zainab Dua lah. Untuk program metadon kita rujuk kepada KK PCA. Selepas itu pematuhan ubat HIV, FC dan lain-lain. Maksudnya kita pantau setiap pengambilan ubat yang dia orang ambil tu. Maksudnya ada penyelia dekat rumah itu akan memantau tahap kesihatan klien penghuni itulah. Pukul berapa dia orang makan ubat, pukul berapa sepatutnya dia orang tidur, apa yang sepatutnya dia orang masak hari ini. Segala aktiviti tersebut dipantau oleh penyelia tersebut. Kita juga ada sesi sokong bantu. Kita jemput para medik dan juga ustaz-ustaz yang berdekatan untuk memberi sokongan moral kepada klien supaya dapat meningkatkan keyakinan diri dan menambah ilmu pengetahuan kepada setiap penghuni yang ada di rumah tersebut. Yang keempat adalah aktiviti pertanian. Ini lebih kepada memberi terapi kerja lah kepada diorang supaya diorang dapat menjalani praktikal pertanian yang disediakan di rumah sahabat. Contoh yang kita ada adalah kita buat penanaman sayur. Kita buat tu sekadar untuk memberi menambah ilmu pertanian kepada klien. Bila dia orang dah keluar, dia orang boleh operate sendiri, membuat sendiri aktiviti pertanian tersebut. Dan juga pada sebelah petang kita adakan riadah. Sumber dana program. Okay, sumber utama kita adalah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM. Setakat ni kita dapat untuk program PPHK dan NSCP KK Model daripada 2006 sehingga sekarang. Global Fund untuk program NSCP 2012 hingga 2017. Mac Cosmetic dan Yayasan AIDS Malaysia untuk Rumah Sahabat 2015 hingga 2019. Dan daripada 2020 sehingga sekarang kita tiada sponsor dari mana-mana. Kita hanya menggunakan duit daripada sumbangan orang ramai dan juga duit sahabat sendiri lah. Yang keempat, program teman Call Station Plus. Ini adalah dana daripada overseas. Kita dapat jalankan program ini selama 2 tahun. Program teman inilah program bersama banduan di dalam penjara Pengkalan Cepa. Okay, seterusnya adalah tapak sahabat. Kita ada 6 tapak operasi sahabat termasuk rumah sahabat. Yang pertama adalah sahabat Kota Baru. Kita punya main office lah ataupun HQ. Yang lain macam saya jelaskan tadi, berada di beberapa klinik kesihatan yang telah dipilih, serta di kampung Masjid Kota untuk rumah sahabat. Seterusnya, kawasan liputan program sahabat. Sahabat kalau ikut sebenarnya telah merangkumi ke semua daerah di Kelantan. Tetapi pada tahun 2018
apabila grant daripada Global Fund telah ditamatkan, so kita terpaksa menutup tapak operasi di daerah Gua Musang. Memandangkan daerah Gua Musang ini terlalu jauh dan kita mengambil kira faktor fizikal muka bumi, kita pilih Kuala Kerai sebagai pusat operasi untuk menggantikan Gua Musang. Kalau boleh dapat lihat di sini, banyak jugalah kawasan outreach point yang kita masuk untuk sekarang ni. Cuma dia ada aktif yang tak aktif saja. Kadang-kadang ada aktif, kalau tak aktif tu biasanya ada operasi daripada pihak berkuasa lah. Untuk sahabat Kota Baru, kita buat program PPSK. Untuk yang colour purple tu, untuk program PG dan juga MSN. Ini adalah ahli esko sahabat. Masih lagi dipimpin dan di jawatan Presiden disandang oleh Tan Sri Muhammad Tamakan. Kebanyakannya daripada USM lah. Dan juga terdiri daripada Institut Latihan Kejururawatan. Ini adalah carta aliran bagi program PPSK Sahabat Kota Baru bermula 2018 sehingga sekarang. Program dipantau oleh pengurus program, ada seorang. Dan kita ada 4 aktiviti utama, iaitu aktiviti NCP, ada 3, seks dan juga rakan sokong bantu rawatan lah. Jumlah keseluruhan kaki tangan untuk Sahabat Kota Baru ada 10 orang kaki tangan. Terusnya carta aliran program pertukaran jarum dan alat suntikan ataupun KK model bermula 2016 sehingga sekarang. Ada 4 site. Koordinator program adalah daripada KK itu sendiri yang telah dilantik. Ada 1 sahaja kumpulan yang merangkumi 3 outreach worker. Jumlah keseluruhan untuk 4 site itu adalah 12 orang, tidak termasuk koordinator. Jadi total untuk kaki tangan sahabat ada 22 orang. Aktiviti sahabat. Yang pertama adalah program hebahan maklumat dan kesedaran HIV. Program ini bagi menyampaikan maklumat kesedaran kepada masyarakat amnya dan khususnya kepada klien berkaitan HIV. Selain mempromosikan kempen anti stigma terhadap golongan HIV/AIDS supaya masyarakat dapat menerima mereka sebagai manusia biasa. Antara aktiviti kita buat adalah sambutan Hari AIDS Sedunia yang disambut setiap bulan Disember setiap tahun. Antara aktiviti pameran poster, perkongsian ilmu oleh doktor dan juga kisah hidup orang yang hidup dengan HIV. Sampai itu kita adakan kuis serta sepaneka untuk komuniti dan juga masyarakat. Supaya mereka ini adalah untuk menarik minat mereka untuk join kita punya program lah. Yang kedua, program anjuran bersama PKN, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, PKD, Pejabat Kesihatan Daerah, KK Klinik Kesihatan, hospital yang terlibat, PTA, PTS, sekolah dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Antara aktiviti yang kita buat adalah forum, perkongsian ilmu, perkongsian kisah hidup, bengkel, program poster, sekenengkap. Dan yang ketiga adalah program anjuran masyarakat dan komuniti setempat. Yang mana ada komuniti, ada masyarakat yang cakna berkaitan HIV AIDS ni dan mereka jalinkan hubungan kerjasama dengan sahabat
untuk anjurkan program ilmu, memberi kesedaran kepada masyarakat setempat berkaitan HIV/AIDS. Antara aktiviti adalah pameran poster, kuis dan sukaneka. Alhamdulillah sambutan yang diberikan oleh penduduk dan juga masyarakat amat menggalakkanlah setakat ini. Terusnya gambar, bahan maklumat dan kesedaran HIV. Kebiasaannya sahabat akan buat poster, akan buat soalan-soalan kuis, akan merangka program ataupun sukaneka kepada para pengunjung lah untuk menarik minat mereka datang ke booth serta join program. Ada kita buat program bowling, pertandingan mewarna, sambutan bertuah, klien terbaik. Kita buat juga di bersama para medik, sesi kaunseling. Kita buat di masjid untuk mendekatkan dengan komuniti kampung lah. Biasa ni kita masuk ke kampung-kampung untuk mempromosikan berkaitan rawatan HIV serta hentikan stigma terhadap HIV. Kita juga buat di sekolah dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Daerah, Pusat Tahfiz, ADK. Sebenarnya sambutan bulan hepatitis sebenarnya ini disambut pada bulan November setiap tahun. Perasmian kabin pertama sahabat pada tahun 2017 yang dirasmikan oleh Menteri Kesihatan pada masa itu di Klinik Kesihatan Kemahar, Pedak Mahal 1, Tanah Merah, Kelantan. Terusnya program Rakan Sokong Bantu Kepatuhan Rawatan, seperti yang saya cakap tadi, ada 2 peer worker. Jadual adalah setiap hari Ahad, Selasa dan Rabu mengikut jadual ID klinik Hospital Raja Perempuan Zainab II dan juga Hospital Tupat. Antara peranan peer worker adalah membantu ODA mendapatkan rawatan HIV, memberi sokongan moral kepada ODA untuk meneruskan rawatan. Kebiasaannya kebanyakan ODA di Kelantan ini, terutamanya PDS, pengguna dana suntikan, mereka mengambil rawatan separuh jalan. Maksudnya bila dia rasa sihat, dia berhenti dan tidak meneruskan rawatan. Kemudian dia datang kembali apabila tahap kesihatan mereka itu kembali menurun. Jadi peranan peer worker inilah membantu mereka supaya mereka meneruskan rawatan dengan cara yang betul dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh doktor lah. Seterusnya, program atau sokong bantu rawatan gantian metadon pun sama macam rawatan HIV. Memudahkan proses untuk klien mendapatkan ataupun mengikuti rawatan metadon mengikut kesesuaian klien. Maksudnya klien bebas untuk pilih mana klinik ataupun hospital yang mereka ingin mengikuti rawatan metadon. Dan peer worker juga berperanan memberi nasihat serta cuba membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien sepanjang mengikuti rawatan metadon. Sebab peer worker kita juga terdiri daripada ODA dan pengguna metadon. So dia orang berpengalaman lah dalam menguruskan aktiviti yang dijalankan. Seterusnya kita juga buat program sokong bantu di kawasan lapangan, termasuk di rumah klien. Sesi ini mengikut keperluan klien. Kalau klien rasa nak buat, and then kita buat. Ataupun kita set satu tarikh, kita ajak para medik untuk sama-sama dalam program sokong bantu di lapangan ini.
biasanya kita buat di rumah lah. Kita kumpul klien untuk memberi sokongan moral serta berkongsi masalah setiap klien. Kadang-kadang klien ni dia segan untuk tanya soalan kepada doktor. Yang dia lebih mesra dengan kita punya house worker, sebab house worker pun terdiri daripada komuniti yang sama, so dia lebih selesa. So kita peer worker ni sebagai perantara lah antara pihak klien dan juga pihak doktor dalam menyelesaikan masalah klien, terutama dari segi untuk mendapatkan rawatan dan ujian saringan. Ini antara gambar yang program sokong bantu yang kita buat. Program rawatan metadon yang gambar sebelah kanan tu adalah di rumah klien. Kita juga buat di dalam klinik mengikut kesesuaian keadaan pada masa itulah. Dia tidak hanya tertumpu di satu kawasan saja. Maksudnya dia mengikut kesesuaian. Kita ada buat di taman, di koridor pun boleh, di kantin, bilik mesyuarat, mengikut kesesuaian keadaan. Aktiviti seterusnya adalah rujukan kesihatan klien. Kita ada 3 aktiviti rujukan utama. Yang pertama, rujukan rawatan HIV, STI, Hep C, TB dan Hep B. Yang kedua, rawatan gantian metadon bagi pengguna dadah suntikan. Dan yang ketiga, lain-lain rawatan seperti kalau klien tu ada pendarahan ataupun sakit yang memerlukan sahabat untuk membawa mereka ke hospital ataupun klinik yang berhampiran lah. Tujuan adalah meningkatkan kualiti kesihatan klien. Di samping kita bagi sokongan moral, kita memujuk mereka untuk melakukan ujian saringan, seterusnya merujuk klien jika mereka bersetuju. Merujuk klien ke klinik kesihatan ataupun hospital mengikut kesesuaian klien, memudahkan proses klien untuk mendapatkan rawatan. Jika kita bawa, maksudnya kalau house worker sahabat bawa, dia lagi mudahlah proses untuk mendapatkan rawatan atau proses perjumpaan dengan doktor tu, sebab kita dah link dengan KK. KK memang dah kenal sahabat, so tak ada masa menunggu, kita boleh pergi direct. Klien akan dipantau oleh petugas dari segi temu janji dengan doktor. Maksudnya house worker ataupun staff akan mengingatkan klien tarikh temu janji dengan doktor. Biasanya klien ni ada yang lupa, so house worker berperanan untuk mengingatkan klien lah. Memberi khidmat nasihat kepada klien sama seperti sokongan moral. Ini adalah gambar aktiviti rujukan. Ada yang kita ambil di rumah, ada yang juga kita janji jumpa di klinik. Kebanyakannya dari golongan PDS untuk rawatan metadon, Hep C. Seterusnya ujian saringan yang kita buat di lapangan ataupun di klinik kesihatan yang dikendalikan oleh paramedik. Ujian saringan Hep C, STI, TB dan juga HIV. Ujian dilakukan mengikut kesesuaian klien. Maksudnya kita base kepada klien. Kalau klien nak buat di rumah, kita pergi di rumah klien. Kalau klien nak buat di office, kita setkan temu janji dia untuk datang di office sahabat. Ataupun klien nak buat di KK, kita set masa dengan KK untuk buat temu janji lah. Ujian dilakukan secara sulit. Tempoh ujian 15 hingga 20 minit bergantung kepada situasi klien ataupun keadaan di kawasan kita.
maksudnya di kawasan klinik ataupun hospital. Keputusan ujian juga dirahsiakan, melainkan klien itu sendiri meminta untuk keputusan ini dimaklumkan kepada orang lain lah. Ujian VCT, ujian saringan dilakukan oleh para medik, manakala CBT ujian dilakukan oleh para petugas sahabat yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Ujian pengesahan saringan dilakukan di KK ataupun hospital dengan persetujuan klien. Maksudnya bila ujian saringan telah dilakukan dan didapati keputusan ini adalah reaktif, para outsource worker akan menasihatkan klien supaya membuat ujian pengesahan di klinik dan juga hospital mengikut keselesaan klien. Itu pun jika klien bersetuju untuk buat ujian saringan pengesahan, dan kita akan merujuk mereka ke KK yang terlibat lah, KK yang terdekat. Ini adalah program ujian saringan yang kita buat bersama komuniti. Ada kita buat di klinik, ada buat di pejabat, dan juga ada buat di tempat di pasar raya ni. Tapi sulitlah. Yang dipantau oleh doktor dan juga para medik. Ini ujian saringan di lapangan, di rumah klien. Seterusnya aktiviti bersama klien pengguna dadah suntikan. Ini adalah ringkasan aliran ataupun aktiviti yang kita jalankan apabila kita keluar untuk berjumpa dengan pengguna dadah suntikan. Jadual memang kita dah tetapkan jadual. Pergerakan seharian kita base kepada jadual. Apabila program bila dah sampai di tempat tu, kita lakukan aktiviti NSCP. Maksudnya klien bagi jarum lama, kita bagi jarum baru. So di situ yang ketiga, kita berkongsi maklumat. Sambil-sambil kita buat NSCP, kita berkongsi maklumat ataupun kita tengok keadaan klien tu macam mana, kita cuba respon terhadap keadaan dia supaya dia dapat menarik minat dia untuk mendengar apa yang kita cuba kongsikan. Dan kita relate lah dengan kesihatan, dengan sosioekonomi klien, dengan keluarga klien. Dan yang keempat tu sesi perkongsian maklumat kepada klien. Para medik jemputan tu kalau kita dah set, kita dah adakan temujanji dengan para medik untuk turun sama-sama outreach ke kawasan lapangan. Di situ kita bagi doktor ataupun MA untuk berkongsi berkenaan tajuk yang telah dibincangkan atau dipilih bersamalah. So apabila klien bersetuju untuk buat ujian, kita lakukan ujian di outreach point, sama ada melalui CBT ataupun VCT. Dan apabila ujian saringan dilakukan, jika klien bersetuju untuk dirujuk ataupun ke step seterusnya, kita akan buat set temujanji dengan klinik ataupun hospital untuk membuat ujian pengesahan ataupun melakukan ujian saringan lain ataupun melakukan ataupun merujuk ke program rawatan metadon. Yang dan yang ke-8, kita follow up klien, maksudnya dalam proses sebelum dapat memulakan rawatan, kita sentiasa follow up klien supaya klien pergi berjumpa doktor ataupun sama-sama dengan outsource worker untuk jumpa doktor apabila ada temujanji yang dibuat oleh doktor terhadap klien tersebut sebelum memulakan rawatan. Dan apabila sudah menerima rawatan, kita bagi sokongan moral kepada klien, macam program TAP. Kita bagi klien ini kepada masuk dalam program TAP supaya peer worker dapat membimbing klien meneruskan rawatan dengan cara yang betul. Membantu klien ni maksudnya kalau klien memerlukan bantuan untuk ambil dan hantar mereka ke hospital, sahabat memang bersedialah
memberi bantuan kepada klien. Sedikit penambahan berkaitan program NACP. Menjalankan NACP sejak 2006, bermula dengan Sahabat Kota Baru. Aktiviti di bawah program PPSK dan juga NACP KK Model. Program aktiviti NACP bertujuan mencegah penularan HIV. Maksudnya, bila jarum yang digunakan, jarum lama, klien bagi dekat kita, dan kita bagi balik jarum baru dekat klien. So, tiada perkongsian jarum antara pengguna dadah tersebutlah. Jarum lama akan dikutip dan dilupus di kawasan yang selamat. Biasanya kita akan pergi dispose dekat ready care di hospital. Okey, seterusnya gambar program outreach bersama pengguna dadah suntikan. Biasanya kita outreach ke rumah lah. Ada juga dalam sungai, pulau. Pulau ni bersepadan dengan Thailand ya. Dia antara Malaysia dan juga Thailand, kita duduk tengah-tengah. Ini satu lokasi yang agak menarik lah bagi sahabat. Dan sering menjadi tumpuan pihak media luar. Kita juga ada bawa pada medik untuk menjalankan ujian saringan. Pemantauan daripada pihak MEC, Encik Azhari sebagai focal point, dia akan turun ke site sahabat, setiap site sahabat, melihat sendiri pergerakan ataupun perjalanan projek. Maksudnya sentiasa dipantau oleh MEC dan juga PKM. Aktiviti ni masa buat sesi sokong bantu dan juga ujian saringan di kawasan lapangan bersama klien PDS. Ujian saringan ni biasanya kita buat ujian saringan bersama klinik. Kita jadualkan sebulan sekali mengikut kesesuaian lah. Tapi sekarang ni PKP kita terpaksa batalkan program bersama klinik ini lah. Kesan pencapaian aktiviti NACP di Kelantan dari tahun 2006 hingga 2019. Kalau kita dapat tengok di sini memang cukup memberi kesan yang positif lah dalam penularan kes baru di kalangan PDS di Kelantan sejak program pengurangan kemudaratan atau program pengurangan risiko NACP dijalankan di Kelantan. Bermula daripada 2006, daripada jumlah 996 sehingga 2019 menurun kepada 175. Dan ini telah diakui oleh Kementerian Kesihatan sendiri, mana program NACP telah berjaya menggunakan penularan kes baru di kalangan PDS. Program bersama klien seks bebas ataupun TG dan MSN. Flow dia lebih kurang sama, cuma masa sahaja yang berbeza. Sebab kalau kita tengok PDS dia aktif pada waktu siang. Tapi bagi TG dan MSN dia lebih aktif pada waktu malam. Maksudnya midnight lah, lewat malam boleh aktif. So hours working kita pun bekerja start daripada pukul 10 sampai pukul 2 pagi. Proses dia sama. Kita baru start program MSN TG ni apabila PKM memperkenalkan program PPSK pada Jun 2018. Yang mana hanya dilakukan di Sahabat Kota Baru sahaja, meliputi kawasan daerah Kota Baru sahaja. Aktiviti pemberian kondom bertujuan mencegah penularan HIV di kalangan mereka lah. Menasihatkan mereka untuk mengamalkan seks selamat, iaitu seks menggunakan kondom. Seterusnya gambar aktiviti. Biasanya dia orang ni duduk di lorong-lorong sebelum PKP lah ni.
Dan selepas masa PKP ni dia orang lebih fokus di rumah. Agak seksi juga di situ. Program kita buat di rumah, sama juga kita buat program CDP, sokong bantu bersama wakil MAT, Majlis Indonesia dengan komuniti setempat lah. Alhamdulillah dia orang faham program yang kita jalankan ni, dan penerimaan dia orang pun agak bagus. Walaupun masih lagi baru, tapi kita cuba memberi maklumat melalui kontak-kontak rapat itulah. Kalau ikutkan trend sekarang ni, HIV memang meningkat di kalangan MSN terutamanya dan juga PG. Cabaran kita adalah untuk untuk mempromosikan program pada golongan yang high level, yang golongan yang berpendidikan. Terusnya aktiviti melawat klien. Aktiviti lawatan klien di ward, kita lakukan aktiviti ini apabila klien berada di ward untuk tempoh masa yang lama. Kita bagi nasihat kepada dia, bagi semangat kepada dia, dan klien rasa dihargai. Itu satu, saya rasa satu aktiviti yang agak baguslah untuk menjalinkan, mengeratkan hubungan antara kita dan klien. Maksudnya klien rasa kita ambil berat terhadap dia, walaupun family sendiri tak ambil berat, tapi kita sebagai rakan, kita sentiasa cakna terhadap kesihatan mereka. Dan ini memudahkan cara kerja kita untuk kita kumpulkan klien apabila kita adakan satu program bersama masyarakat dan juga komuniti setempat. So mereka dapat beri kerjasama yang baguslah. Lawatan ke rumah sama juga. Kelebihan lawatan ke rumah ini, kita dapat berjumpa dengan family sendiri. Dapat berjumpa dengan pasangan klien, kita dapat mengeratkan hubungan dengan keluarga klien, kita dapat kenal dengan lebih dekat, kita dapat menerangkan tujuan benar program itu dengan lebih jelas. So setiap permasalahan, setiap isu ataupun setiap pertanyaan kita boleh jawab dia secara on the spot tanpa melalui orang tengah. Sebab biasanya kalau melalui orang tengah ni, lain yang ditanya, lain pula yang disampaikan. So bila kita secara direct ni, kita boleh jelaskan setiap masalah yang ataupun isu yang ditimbulkan oleh family klien. Alhamdulillah ada family yang boleh terima kembali klien tersebut untuk tinggal bersama. Itu satu kredit lah kepada klien. Ini antara gambar-gambar yang kita buat lawatan. Selalunya klien yang berada di Hospital Syafiz dan juga Hospital Tumpak lah. Klien yang tak ada rumah pun kita pergi lawat juga. Kita bawa sekali wakil MSC, Cik Zahari, focal point sahabat untuk melihat sendiri keadaan klien di kawasan lapangan. Sebenarnya program teman kita jalankan selama 2 tahun, iaitu tahun 2019 hingga 2020, mendapat dana daripada Coalition Plus, iaitu dana luar daripada Malaysia. Bekerjasama dengan penjara Bengkala Cepa dan juga Majlis AIDS Malaysia. Bulan sasaran bantuan yang akan dibebaskan dalam masa 2 bulan selepas program teman dijalankan. Kita memberi sokong bantu kepada klien tersebut supaya meningkatkan kualiti kehidupan apabila bebas daripada penjara nanti, dengan harapan mereka tidak lagi masuk ke penjara dan meneruskan kehidupan bersama keluarga dengan selamat dan mengikut rawatan
yang disediakan oleh kerajaan lah. Program tamat pada tahun 2020. 2020. Antara gambar sesi perkongsian oleh Encik Basri selaku kaunselor yang bertauliah di Sahabat. Aktiviti bantuan kepada klien yang terjejas, klien yang memerlukan bantuan bagi membantu mengurangkan kos sara hidup klien dan juga keluarga. Biasanya sumbangan ini diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Indonesia, Yayasan Indonesia, Jabatan Agama Islam Kelantan, NGO lain serta pihak swasta dan juga individu sendiri yang turut sama membantu klien-klien sahabat yang memerlukan bantuan, terutamanya dalam situasi COVID-19 ini. Memang ramailah yang memberi sumbangan kepada klien. Antara klien yang terjejas yang kita pilih adalah klien yang tiada sumber pendapatan, sakit lantar, klien oku, dan juga yang terjejas akibat HIV/AIDS. Begitu juga dengan anak-anak klien. Kita sentiasa mengambil berat terhadap sosial ekonomi klien supaya klien dapat meneruskan kehidupan tanpa melakukan aktiviti-aktiviti di luar kawalan macam mencuri atau buang anak, tidak memberi seterusnya gambar agihan kepada klien. Banyak lagi sebenarnya gambar, tapi sebab kita nak jimatkan slide kan, kita fokuskan dia sikit lah. Yang terbaru daripada Global Fund lah dan juga Ceria yang kita dapat sumbangan kita agihkan kepada klien. Kebiasaan sumbangan itu berbentuk barangan dapur dan juga kit kebersihan. Sedikit penerangan berkenaan Rumah Sahabat. Rumah Sahabat mula beroperasi pada Mei 2015, dirasmikan oleh Tengku Laksamana Kelantan, rumah HIV lelaki pertama di Kelantan. Maksudnya sebelum ni tak ada lagi rumah seumpama ini. Klien-klien ataupun ODA yang berada di Kelantan ini terpaksa berhijrah ke negeri lain seperti Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur untuk mendapatkan perkhidmatan seperti rumah ini. Jadi apabila tertubuhnya rumah perlindungan HIV lelaki yang pertama di Kelantan ini, mereka rasa dibantu dengan adanya program seperti ini. Jumlah kumulatif penghuni daripada mula-mula kita buka sampai sekarang adalah 56 orang. Tetapi jumlah yang ada sekarang hanya 10 orang saja. Kita tak ambil pengambilan disebabkan oleh faktor dana dan juga faktor pandemik COVID-19. Kita juga melihat kepada nasihat daripada pihak hospital dan juga exco kita. Jadi kita terpaksa hadkan pengambilan pada musim COVID-19 ini. Mungkin kita akan buka kembali pengambilan selepas COVID-19 ini dapat dipulihkan, insyaAllah. Pada permulaan penubuhan rumah ini di kos upah sesuai rumah dan kelengkapan rumah dibiayai oleh Yayasan Saint David, Hotel Renaissance Kota Baru, CIMB dan beberapa agensi lainnya yang turut sama membantu dalam merealisasikan Rumah Sahabat ini. Kos pengurusan pula ditaja oleh MAC Kosmetik dan Yayasan Malaysia dari tahun 2015 sehingga 2019. Dan sekarang ini kita mendapat, kita ada sumbangan daripada beberapa jabatan atau agensi lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat,
Jabatan Agama Islam, yang swasta dan juga individu setempat yang sama-sama membantu meneruskan program Rumah Sahabat. Walaupun kita tak ada geran yang khusus, tapi alhamdulillah sekarang ni kita masih lagi dapat beroperasi walaupun dengan kudrat yang agak kritikal, tapi kita masih lagi boleh bertahan. Tujuan penubuhan adalah menyediakan tempat tinggal sementara kepada ODA lelaki, membantu meningkatkan kualiti kehidupan ODA, meningkatkan keyakinan diri untuk kembali kepada masyarakat. Kebanyakan klien ataupun penghuni yang tinggal di situ, mereka ini dibuang oleh keluarga, tak ada tempat tinggal, duduk merempat. Jadi bila kita ambil dia orang tinggal sini, dia rasa dapatlah berlindung daripada hujan dan panas, dapat menikmati kehidupan seperti manusia biasa dengan adanya program-program kemasyarakatan, solat berjemaah di masjid, gotong royong bersama penduduk setempat. Keyakinan diri mereka tu kembali meningkatlah, berada di tahap yang boleh dikatakan stabil dengan mengikuti rawatan HIV serta sesi sokong bantu yang dijalankan bersama Jabatan Majlis Agama Islam serta jabatan-jabatan lain lah yang kita jemput. Aktiviti seharian mereka selain daripada rujukan kesihatan ni, rujukan ke program metadon lah bagi yang mengikuti rawatan metadon. Sesi sokong bantu ni biasanya kita buat pagi, kita briefing pagi bagi merungkai masalah yang dihadapi oleh klien. Kadang-kadang klien ni dia sesama sendiri, dia ada juga bergaduh. Jadi pada masa sokong bantu tu ataupun briefing tu, kita boleh cuba selesaikan masalah secara on the spot tanpa melibatkan pergaduhan antara mereka. Alhamdulillah mereka dapat hubungan antara mereka itu baik. Terapi kerja, kita melakukan aktiviti pertanian pada sebelah pagi dan petang. Solat berjemaah pada setiap kali waktu solat. Kuliah di masjid, biasanya kuliah maghrib lah. Dan juga aktiviti riadah. So, kita juga mendapat sokongan kuat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam, BKD, Bomba dan juga komuniti setempat. Walaupun pada permulaan penubuhan rumah itu kita mendapat tentangan ataupun mendapat rungutan daripada komuniti setempat, jiran-jiran mengatakan bahawa HIV boleh dijangkiti melalui gigitan nyamuk dan juga air-air sisa makanan yang dibuang oleh para penghuni Rumah Sahabat. Tetapi setelah kita adakan advokasi bersama wakil-wakil penduduk, penghulu, imam-imam, kita adakan program, alhamdulillah sekarang ini mereka turut sama membantu dalam melestarikan Rumah Sahabat. Ini antara gambar-gambar semasa perasmian Rumah Sahabat. Kapasiti bagi satu masa adalah banyak 15 klien mengikut keluasan rumah sahabat lah. Ini antara pada awal projek pertanian kita lakukan penanaman yang cepat mendatangkan hasil. Klien ataupun penghuni dapat meneruskan projek pertanian ini apabila mereka keluar daripada Rumah Sahabat. Tempoh minimum mereka duduk situ adalah 6 bulan dan maksimum setahun lah biasanya. Dan apabila itu bergantung kepada tahap kesihatan klien itu sendirilah.
bila kita tengok dia dah boleh boleh jaga diri, perubahan sikap mereka bagus, baik, dan kita panggil family untuk terima dia kembali lah. Alhamdulillah perubahan family bagus cakap ni. Sahabat juga ada mengeluarkan produk sendiri, iaitu madu kelulu lebah. Daripada madu asli kita juga buat sabun untuk kosmetik. Kita menjalankan kerjasama dengan WZA Garden, di Garden yang mana memang dah ada tapak dengan penjualan madu kelulu ini. Kita mendapat sponsor daripada USM, daripada orang perseorangan, daripada kontraktor rumah kita yang turut sama memberi saran kelulu untuk diusahakan oleh sahabat. Sambutan memang menggalakkan sampai tak cukup stok sekarang ni. Antara aktiviti kerohanian yang kita adakan di rumah sahabat, kita panggil, kita jemput ustaz daripada Jabatan Agama Islam, kita panggil wakil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, para medik, dan juga wakil penduduk setempat lah, memberi semangat kepada klien dan penghuni kita. Khususnya bengkel, mesyuarat dan advokasi bersama stakeholder ataupun agensi berkaitan. Antara yang selalu kita terlibat adalah Jabatan Kesihatan Negeri, PKD, Pejabat Kesihatan Daerah, Klinik Kesihatan, Hospital, Agensi Anti-Dadah Kebangsaan, Majlis Indonesia, Yayasan Indonesia, MAE, JAID dan komuniti setempat. Objektif kita meningkatkan tahap kemahiran setiap staf dalam organisasi, menjalinkan dan mengeratkan lagi hubungan antara agensi lain, menyelesaikan masalah, mempromosikan sahabat kepada masyarakat dan komuniti. Ini antara gambar-gambar bengkel dan juga advokasi yang kita hadiri sepanjang menjalankan program ini. Aktiviti kemasyarakatan bagi meningkatkan kesedaran berkaitan HIV di kalangan komuniti dan masyarakat. Antara peserta yang kita jemput adalah sahabat sendiri, klien program NSCP, program DG dan juga MSM, keluarga klien, masyarakat, komuniti serta jabatan-jabatan yang berkaitan lah. Antara aktiviti dia, kita buat hari keluarga, sukaneka, riadah, gotong royong, perkongsian ilmu. Objektif dia memberi peluang kepada klien untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan semangat dan moral klien, membantu klien kembali kepada masyarakat, menerima penerimaan masyarakat terhadap ODA sebagai manusia biasa, serta menghentikan stigma terhadap HIV/AIDS. Ini adalah aktiviti yang kita jalankanlah bersama klien, keluarga dan juga komuniti. Seterusnya, kerjasama dengan program STI Friendly Clinic serta program OSCA. Bukan Oscar, OSCA tu lah, saya typo sikit. STI Friendly Clinic ni lokasi klinik kesihatan bandar Kota Baru, yang mana memang kita memang popular lah di kalangan para medik di klinik kesihatan Kota Baru tu. Maksudnya kalau kita bawa klien, kita akan boleh diberi keutamaan kepada klien sahabat. Rawatan percuma
dan segala maklumat klien dirahsiakan. Ini program rawatan ketagihan Oscar yang baru diperkenalkan pada Disember tahun lepas, yang beroperasi di klinik kesihatan Pengkalan Cepa, merupakan satu-satunya klinik yang menjalankan program ini di Kelantan buat masa sekarang ini. Setiap hari Selasa, program mengatasi masalah ketagihan, apa jenis segala jenis ketagihan, bukan saja dari segi ketagihan darah, ketagihan alkohol, merokok dan juga lain-lain ketagihan. Klien sahabat diutamakan dan program ini adalah percuma. Antara gambar poster sahabat bagi mempromosikan aktiviti ataupun program yang dijalankan oleh sahabat, poster-poster ni biasanya kita pamerkan semasa program bersama komuniti lah. Dan itu saja, sekian, terima kasih. Kita tak ada lagi IG, hanya ada Facebook sahaja. Okey, terima kasih Abang Khairul dengan presentation yang sangat dan mudah difahami bagi yang menonton dekat Facebook. Okey, sebelum tu Encik Khairul, kita ada soalan-soalan daripada Facebook kau. Dan rasanya kita nak tanya secara live. Okey, so soalan yang pertama, rumah sahabat untuk PL-HIV yang terkesan melalui suntikan jarum je ke? Atau ada juga PL-HIV daripada sexual transmission? Okey, untuk pengetahuan, rumah sahabat itu dia bukan sahaja untuk pengguna darah suntikan. Dia terbuka kepada semua jenis golongan, maksudnya komuniti, tetapi golongan lelaki sahaja. Apa dah habis aku tak? Dan ada penambahan sikit ya, untuk buat masa sekarang ni, kita terpaksa stop dulu pengambilan rumah sahabat tu sebab PKP dan juga kita dana pun kita masih lagi limit, dan kita hanya menerima klien daripada rujukan hospital sahaja buat masa sekarang ni. Maksudnya klien yang discharge ward daripada hospital and then dia boleh refer kepada rumah sahabat. Dan itu kita terimalah. Maksudnya dia dah lulus ujian COVID dan lain-lain ujian lah. Saya faham kita kena jaga SOP, betul? Betul. Okey, so lagi ada soalan daripada Facebook. Kat Kelantan ramai tak yang masih stigma dengan HIV walaupun dah 2021? Kalau mengikut daripada program ataupun pemantauan yang kita buat, untuk di Kelantan saya rasa ada peningkatan penerimaan terhadap golongan HIV ni, sebab kalau kita tengok penerimaan family terhadap klien yang dijangkit HIV itu makin meningkat di kalangan klien. Maksudnya mereka dapat menerima klien itu, klien ODA tinggal bersama mereka. So pemahaman tu mereka lebih jelas lah mengenai cara penjangkitan, macam mana melalui program-program yang kita buat. Walaupun masih ada tapi ada peningkatan penerimaan tu, masih ada peningkatan lah. Okey, so maksudnya dekat Kelantan penerimaan untuk yang hidup dengan HIV dia makin berkekurangan lah, betul? Dan kebanyakan menerima untuk duduk serumah, berkawan. So maksudnya program yang dilancarkan, yang dilaksanakan oleh sahabat sendiri memberi kesedaran kepada masyarakat tentang HIV. Betul? Betul. Okey, so kita ada soalan lagi daripada Facebook. Sekiranya bukan PL-HIV nak join sebagai sebahagian daripada komuniti, boleh ke saya tinggal di Pengkalan Cepa?
So maksudnya ada dia bukan player HIV tapi nak join sebahagian daripada komuniti. Boleh sebagai volunteer program sahabat memang dialalukan lah. Tidak semestinya pilihan Syafiq boleh masuk sahabat. Itulah maksudnya sesiapa yang nak join, yang duduk kat area Kelantan tu nak join untuk sahabat, boleh je kontak Encik Khairul. Pintu sentiasa terbuka, betul? Betul. Tapi tak ada gaji Okey. tak? Tengok juga betul tak? Okey, so Encik Khairul, apa yang Encik Khairul terangkan ni, okey, sangat mudah difahami. Okey, Encik Khairul, apa kata-kata terakhir kepada penonton live Facebook hari ini? Okey, kata-kata terakhir daripada kami, saya mewakili sahabat. Pertamanya, hebahkan melalui program-program yang dijalankan oleh sahabat supaya sahabat ini dapat dikenalkan atau orang-orang di Kelantan ini dapat kenalkan lagi sahabat dengan lebih dekat. Program-program yang dijalankan oleh sahabat. Sebab pentingnya sahabat ini di dalam komuniti adalah memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada komuniti. Sebab kalau melalui orang-orang yang mungkin dia tahu HIV tetapi kurang jelas pemahaman HIV itu, takut salah tafsir. Sebab di dalam sahabat ini kita ada yang dalam rawatan HIV dan juga ada terdiri daripada doktor-doktor yang memang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan berkenaan HIV ini. So kita boleh bagi maklumat dan perkongsian berkaitan HIV dengan lebih tepat dan terkini lah. Okay. So macam mana dengan Encik Hafiz? Kita nak dengar juga suara Encik Hafiz ni. Kata-kata terakhir, apa pesanan kepada penonton yang menonton kita live pada petang ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, memang kita menjalankan program ujian HIV. Sekiranya sesiapa yang berminat untuk lakukan ujian boleh terus menghubungi pihak kami ataupun terus ke office kami di ada 6 site office, ataupun boleh buat temu janji sekiranya berminat untuk menjalankan ujian HIV. Itu saja, Hud. Okey saja. Okey, kepada penonton yang live pada hari ini, sesiapa yang berada dekat Kelantan, tak kisahlah sesiapa anda, sekiranya ingin membuat saringan, nak tahu status diri korang, boleh kontak sahabat sendiri. Okey, so saya harap apa yang kita kongsikan kepada kita hari ini menjadi inspirasi dan tanggungjawab bagi kita semualah. Okey, so saya kata daripada kami semua, terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada Encik Khairul, Encik Hafiz daripada sahabat. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, bye semua. Terima kasih. Terima kasih kembali.